Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa amma qawluna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fihi al-imanu bisairil anbiya'i wal malaikati wal kutubis samawiyyati. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia pula ihsan dia semata ada yang kita, alhamdulillah. Limpah kurnia pula ihsan dia bagi jadi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Belas ihsan limpah kurnia Allah Taala dapat kita Islam sejak lahir lagi melalui mak ayah kita dan syukur alhamdulillah dimudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Diberi kita minat aloba untuk nak belajar, mengenal dia. Alhamdulillah. Syukur diberi ada kesedaran dalam hati sanubari mentauhidkan Allah Ta'ala setiap hari. Dan ada perasaan cinta pada Nabi. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kesihatan, keupayaan, minat berterusan berada dalam majlis yang penuh kemuliaan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ini meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda. InsyaAllah. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, wa amma qawluna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fil imanu bisairil anbiya'i. Kita nak masuk ni pagi ni insya-Allah nak membicarakan juzuk kedua pula daripada kalimah syahadah la ilaha illallah. Dah selesai kan, kita dah selesai kan yang terdekatnya semalam, alhamdulillah. Cuma ingat tak ingat, faham tak faham, mantap tak mantap, peduli tak peduli, ambil berat tak ambil berat, atas taklif kat kita tu itu yang kita kena perhati. Sebelajar, belajar. Kalau tak belajar pun bahasa dia apa? Dengar. Cuma nak ambil, tak ambil. Itu Sepatutnya atas nama pelajar, talib. Terjemah kita penuntut, penuntut ilmu. Bila nama penuntut ni, nak mudah faham dia macam mana tutup hutang. Orang tutup hutang ni buat macam mana? Kalau orang ada hutang dengan kita tuntut hutang. Apa maksud tuntut hutang? Minta sampai dia bayar lah. Itulah tuntut hutang. Kalau tak bayar, minta lagi sampai bayar lah. Selesai lah. Penuntut ilmu macam mana? Untuk ilmu macam mana? Minta, cari sampai dapat lah. Untuk ilmu dia tak minta, dia cari sampai dapat lah. Belajar sampai faham.
Cari sampai reti. Dengar tu sampai lekat dalam kepala. Kalau menuntut hutang tu jadi milik kita balik, apa benda yang orang dah hutang dengan kita, kalau dihutang kita 10,000, 10,000 tu jadi milik kita balik. Menuntut ilmu ni macam mana? Sampai ilmu tu dalam milik kita. Kau tanyalah ilmu apa yang kau belajar. Duduk sini belajar tauhid tak? Ingat tak tauhid? Kau ingat tak istighnaq apa dia? Jangan ingat istighnaq benar apa orang tak kerti. Iftiqar faham? Berapa daripada sifat 20 masuk iftiqar? Berapa yang termasuk dalam dia faham daripada kata makhluk ni berhajat kepada Allah Ta'ala, berapa dia masuk? Sebab Allah Ta'ala istighnaq an kulli ma siwahu, berapa daripada sifat 20? Berapa daripada nafsiyah? Berapa daripada salbiyah? Berapa daripada ma'ni? Berapa daripada ma'nawiyah? Kenapa hak masuk, yang masuk, mana yang tak masuk? Kenapa dan mengapa? Faham? Tuntut. Cari. Ambil faham. Reti. Bersungguh-sungguh. Sampai jadi milik. Sampai boleh cerita balik ke orang. Tak ada. Bohong. Bukan menuntut ilmu. Kalau ni sebab hutang, bukan tuntut hutang lah. Siapa? Tak tuntut Waduh. Duk biar tu, duk lapuk itu. Istilah kalau ilmu perdagangan saya belajar tu, hutang lapuk. Orang hutang kita banyak. Oh ni 10,000, ni 80,000, ni 100,000, ni juta. Habis pokai. Kenapa? Apa pun tak ada di poket. Orang hutang ramai. Apa pasal? Tak tuntut. Sama menuntut ilmu. Pokai faham pokai? Apa pokai? Poket bocor. Bahasa senang kan. Poket bocor faham? Apa? Duit tak ada. Menuntut ilmu sama kan? Pagi mengaji, subuh mengaji, duha mengaji, zuhur mengaji. Asal kita tak ada lagi lah. Ada yang kita tak pernah lagi. Memang tak pernah lagi pun. Sebenarnya. Ngaji ni macam ni tak padat lagi pun. Memang tak ada apa-apa lagi. Relax lah. Ni masa relax ni. Pasal ada benda yang saya tak selesai lagi. Saya selesai apa yang patutnya selesai. Yang ni semua selesai. Saya pun tak gaduh nak pergi balik Kuala Hulu lah. Tu saya susun betul-betul ya. Susun betul-betul ya. Yang ni istilahnya adalah main-mainnya lagi. Terus main-main lagi macam ni pun nampak tak dapat kerja. Esok siang malam tak cukup tidur. Tak tahu macam mana. Aduh. Jadi Afsan nak sebut apa? Pokai. Pagi, subuh mengaji. Sebelum subuh tak ngaji gitu. Nanti tak cukup masa. Ngajar sebelum subuh ngaji. Apa nak sebut ni? Pagi mengaji, subuh mengaji, duha mengaji, zuhur mengaji, bohlah bahasa, asar mengaji, maghrib mengaji, isyak mengaji. Tanya, apa orang tak kerti? Ini bohong, bukan menuntut ilmu. Cak silat kena pernah rajang. Bahasa kasar je. Cak silat kena halau. Tu orang kata umur 16. Muda-muda tak boleh datang. Pasal kau tak faham. Kalau kau ambil sungguh-sungguh tak apa. Yang tu yang muda. Yang tua pun tengok serupa macam budak-budak tak. Tak matang lagi rupanya. Rupanya tak cerdik. Tak erti nak ambil faham. Macam tak faham aja. Nampak macam faham, duk anggur-anggur, rupanya tak faham. Rupanya tipu berlakon dia. Kasar sikit. Bukan nak marah tau, tapi nak cerita, nak bagi faham talib ilmu. Bila tu apa kita belajar ni benda wajib, fardu ain. Saya bukan ajar fardu kifayah ni. Yang fardu kifayah tu, nahwu sarab tu, fardu kifayah. Tu pun kalau tengok tak silap gaya, tak kena gaya jadi fardu ain. Pasal dalam kaedah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Macam ni nak semayang kena ada wuduk, kena ada air. Asalnya air bukan wajib, tapi nak ada wuduk, tak ada wuduk tak boleh ada air melainkan tak boleh ada air. Tak boleh nak wuduk melainkan kena ada air. Ini ambil air pun wajib. Air pun tak ada, paip tak ada, kena gali telaga. Gali telaga wajib. Bila ke lagi telaga, air telaga tak ada, kena cek cangkul. Kena cek cangkul wajib.
Cangkul tak cukup, kena cop. Cop wajib. Nak gali sendiri tak darat, kena upah orang. Upah orang wajib. Kena berangkai jadi wajib. Pasal apa? Maksud dia nak tunaikan solat. Ni pun sama maksud dia nak kenal orang Ta'ala. Apa jalan dia? Baca kitab Jawi tak kerti. Kena bagi, Jawi tak kerti, kena belajar. Nak belajar patutnya Arab. Jawi pun tak boleh baca. Macam mana nak faham? Usahakan belajar Jawi. Tu dah belajar Jawi, belajar alif bata. Tu nak kena faham, nak i'rab. Kena ngaji nahu. Kena ngaji saraf. Nak bagi faham pula macam mana uslub tata bahasa dia, kena ngaji balaghah. Kalau tidak baca Quran, kita macam kartun je lah. Kita baca Quran, semayang kita pun semayang kartun je lah. Pasal apa? Tak faham baca apa. Tengah kita duduk zikir tu pun, duduk belajar tu pun macam tak faham je zikir. Macam tak kerti je zikir, padahal makna dia macam besar tu. Dengar macam 2-3 orang je zikir. Yang lain macam tak peduli je pun zikir. Macam zikir ni tak ada hati je nak zikir. Macam tak ada kena-mengena je dengan zikir. Apa faham tu? Mesti ada masalah. Mesti ada masalah. Must be something wrong. Kalau tak something wrong pun, a lot of thing wrong. Cakap putih lah sikit kan. Faham? Something wrong faham? Tak faham juga. Mesti ada benda tak kena lah. Ngaji tak faham. Ngaji tak dapat. Makan setalam, macam tu lapar. Apa pasal? Rupanya tak makan. Kanan tak masuk mulut. Pelakon aja rumahnya. Duduk pondok. Bukan kitab pun beri orang bayar. Tapi tak berhati, tak ambil dengar, tak ambil faham. Nota, kesungguhan pun tak ada. Kitab pun lempar gitu je. Tinggal itu je, sepah. Nota tak ada, rumusan tak ada. Apa pun tak ada. Kau ngaji kan ni. Semua macam makan. Kita jamu makan elok, bagi puyuh, bagi arnab. Orang bagi ikan patin, ikan jelawat. Tak ada guna. Kau buat macam ni. Makanan nak masak hari-hari. Tapi rupanya tak gemuk pun. Kurus melengkung macam nak mati. Sama. Ngaji dah 3 bulan dah. Nahu tak dapat lagi. Saraf tak dapat lagi. Kitab tauhid nak khatam lah. Nanti nak malu mula kitab lain pula. Tak ingat pula. Sebab 20 pun tak faham. Nafsiyah pun tak ingat. Salbiah pun tak kerti. Apatah lagi nak hurai. Istighnaq pun tak kerti. Belajar apa itu? Ni. Merepek sikit lah. Satu kena semak. Ngaji. Selain pada nak ambil ilmu, kena muhasabah. Kadang jangan kata nak kerti kitab ni. Benda-benda yang dia buat harian khidmat pun tak faham. Sampah ada macam tak nampak sampah je. Dengar. Ni pun pelajaran. Nampak sampah macam tak nampak sampah je. Ada benda busuk macam tak nampak benda busuk je. Ada besi ke, ada bahaya ke jalan. Macam buta je. Ada air ke yang tak tutup. Macam tak ada kena-mengena dengan diri. Macam tak ada otak je. Sekali pun khidmat. Contoh. Arnab ada 10 ekor. Bagi makan macam seekor. Arnab yang seekor bagi makan macam setalam. Bagi buruh penuh-penuh bekal-bekal melempah-lempah. Ni bukan makan pula tu arnab pula ada sakit pula sikit. Bagi makanan melempah-lempah. Yang anak nak mengenyut-mengenyut banyak tu, rebut-rebut makan. Duk gigit-gigit pasal lapar rebut makan. Elai, tak cerdik tu. Nak ada orang pergi tutup air pula. Air pula patutnya arnab tu nak minum. Pergi tutup air. Siapa tutup air? Tak tahu. Hantu raja tutup air. Saya pelik lah tu. 2 malam, 3 malam lah. Tengok. Awak air tak ada. Tengok anak dia gelesah. Saya bela binatang, saya peka. Macam saya bela orang, saya peka. Saya nampak orang ni mengaji, orang ni tak mengaji, orang ni tidur, tak tidur. Saya dah tepuk meja tu.
Bayar tak menyala, putus. Saya peka. Saya tengok orang. Orang saya tengok, binatang saya tengok. Apa masalah ni? Saya peka lagi saya. Ayam kokok saya tengok. Ayam kokok tu. Kita ngajar dia, dia kokok. Dia nampak malaikat. Kita tak pasal masa duduk dengar ngajar. Begini. Apa nak cerita ni? Tak tahu, mau parti ke apa. Saya parti bang. Yang ni tak boleh terbang. Yang ni, saya berhati. Berhati semua. Pokok yang saya tanam tu, yang ni hidup, yang ni mati. Saya berhati. Yang tu bukan matlamat saya. Ni yang orang yang saya ngajar, saya tak berhati ke? Saya tengok ni, yang ni kluster tandas, yang ni kaki masbuk, yang ni kaki hoha, yang ni kaki melantak, ada. Saya nampak, yang ni kaki menyorok, yang ni kaki duduk belakang. Yang ni tak pernah suara depan, yang ni azan pun tak bisa bangkit. Kena. Yang ni bersungguh, yang ni tak bersungguh. Yang ni steam je. Kena. Doyan mangkuk pun kita goyang, kita boleh tahu isi dalam. Kita bau boleh rasa, ni doyan ni manis tak manis, sedap tak sedap. Macam ni sedap. Yang ni tak masak kena. Doyan mangkuk tak bergerak pun kita boleh faham. Tambah orang bergerak ni, kita boleh tengok. Yang ni peka tak peka, yang ni cerdik tak cerdik. Cuma kadang-kadang test juga lah, ambil je Quran. Tengok. Ni ambil je Quran. Baca. Tanya isi nak berapa, isi ukar berapa. Itu saja nak test saya tu. Agak-agak tahu lah. Kenal lah. Kita dah sebut nak test saya pun tengok muka pucat dia lah. Tengok muka tahu dah. Saya belajar psikologi kan. Saya tak belajar psikologi pun. Allah Ta'ala bagi kan. Kita ada keupayaan faham macam tu kan. Boleh tengok. Boleh faham. Cerita apa ni? Cerita mengaji lah. Tuntut sikit tu. Tuntut tu. Punya macam tak tuntut je. Penat duduk. Tak bersungguh pun. Ada benda lain. Dah apa benda dia buat tak tahu lah. Apa benda yang dia punya matlamat kerja tu. Patutnya duduk sini. Benda besar dia mengaji. Ada orang kata saya tak ada lain menuntut ilmu. Tapi tengok. Saya tak tuntut ilmu ya. Nanti tak bersungguh ya. Tanya apa? Tak kerti. Kau tajwid pun tu saya dah lama tak tanya hukum tu, baru kita duk buka baca balik, baru cerita buat wakaf. Kalau tanya balik lama-lama tu macam mana tanya itu, pasal dah lama tak tanya hukum tajwid ni mat apa jadi mat lupa ni. Sikit sebut itu. Bebel sikit. Asal kita mengaji, dia bila mengaji ada cuai, dia punya belakang semua cuai. Memang macam tu. Ibadat ni bila kau tak ambil peduli, ibadat yang besar kau tak ambil peduli, kau tengok, mengaji semua ni tak ambil peduli, khidmat apa yang tak ambil peduli. Bukan ambil peduli. Tak ambil peduli. Dia tak ada peduli. Tak ada peduli. Apa dia peduli tak tahu. Tak tahu apa dia yang selamat. Waktu jadual dia pun kelang kabut. Waktu nak rehat bila, waktu nak main bila, waktu apa, kelang kabut tengok. Waktu maghrib pukul 7, 6.55 dia main badminton lagi. Bila air ada 1, 2, 3, ada 3. Tapi semua orang nak masuk sekali. Apa itu? Tu tebul lah. Cepatlah sikit. 5 minit. Nak masuk 30 orang. Mana mau. Patutnya orang ni dah bersiap. Ni masa aku. Aku tak boleh. Aku punya masa ni aku rebut. Dia cerdik lah. Orang belajar ni dia cerdik lah. Dia peka lah. Ini apa. Peka lah. Yang tu baru belajar. Dia belajar dan dia terpelajar. Saya dah ulang, jangan bagi saya ulang banyak kali perkataan tu. Jangan sampai jadi kurang ajar. Kurang ajar dari sudut biadab tu. Hamba tak adalah biadab-biadab tu. Tapi kurang ajar. Tak ada ambil pelajaran. Tak lah baca punya mah. India kata apa? Tak lah baca punya. Mudah saya merepek mah. Api, air. Dia kena tegur selalu. Kena tu lah. Memang macam tu lah. Macam tu lah. Hadanallah ila siratil mustaqim. Dan kita nak bercara tu pasal apa? Pasal
benda-benda yang duk sebut tu nak kita kena betulkan. Rasulullah dia betulkan hak tu. Dia betulkan bukan saja betulkan hak baru-baru. Rasulullah ni dia betulkan sampai bukan saja hak maksiat yang ditegah kan. Kalau ditegah ni, hatta kalau dah buat benda wajib yang sunat, benda untuk disempurnakan, dia akan ada amal makruf dan nahi mungkar itu. Mungkar tak kena. Dia akan amal makruf itu. Dia akan suruh buat baik, cermat, teliti, kemas sekemas-kemasnya. Rasulullah. Ni macam tu. Dah buat elok lah, tapi dia akan ajar, asuh, galakkan, suruh, bagi panduan, bagi tata cara sampai jadi kemas sekemas-kemasnya. Kemas lah. Dia akan suruh lagi kemas sekemas-kemasnya. Rasulullah macam tu. Allah Ta'ala pun isyarat Quran macam tu. Dia atqana kulla syai'. Apa atqana kulla syai' ni? Itqan ni kalau bahasa Arab. Maksudnya buat ni mantap semantap-mantapnya. Kemas sekemas-kemasnya. Kemas sekemas-kemasnya. Bukan buat sambil lewa kan. Bukan aci sapu sampah tak usih. Suruh ambil batu, ambil ni, ambil pasir, tabur kat jalan. Kereta sorong tinggal tengah jalan. Tengah jalan pun bertabur-tabur pasir batu. Contoh lah kan. Suruh sembelih Arnab. Contoh lah. Suruh sembelih Arnab. Siang-siang kulit perut tinggal tepi jalan. Darah busuk. Yang suruh simpan petair tak simpan petair. Orang suruh bawa sekor-sekor, dia bawa dalam besin. Simpan sekali 10 ekor, 20 ekor. Orang suruh kerat, dia tak kerat. Ya Allah, apalah buat kerja gini. Orang suruh makan sekali, dia makan seorang-seorang. Ya Allah. Pun salah dia tak kemas tu. Masa kita nak belajar ni bukan sebarang belajar benda kemas-kemas ni. Jadi terdekat kita dah bicara tu istighna, iftiqar. Mula tu nak bagi dapat mantap-mantap betul-betul tu sebut la ilaha illallah. Kalau dalam hati tak telan sekali pun. Sebut istighna, ambil faham. Tambah pula hafal pula wajud khadhu minhu. Tanazzuhu ta'ala anin naqaisi wa yukhadhu minhu. Apa dia? Wa yukhadhu minhu. Apa dia? Hudusul alam bi asrihi wa yukhadhu minhu. Apa dia? Annahu la yastahilu la yajibu alaihi fi'lu syai'in minal mumkinati. Wa yukhadhu minhu. Yang tu ambil faham, himpun apa dia, ambil faham. Yukhadhu. Yang ni kita belajar 50. Ada kitab daripada apa yang dah belajar nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aqaidul iman. Seingat saya lah paling banyak duk lalu kitab-kitab yang ada tu guru duk mengajar. Ada 68 semua, bukan 50. 68. Semua kitab-kitab apa tak ingat lah, lama tak peduli angka-angka tu kan. Tapi cara dia ambil faham tu, ambil faham daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ambil faham ni masuk ni, ambil faham ni masuk ni. Kira semua satu-satu aqaidul iman sampai 68. Yang ni pun kalau kita kira, kalau la ilaha illallah tu atau faham istighna tu bukan 41, lebih lah tu. Tapi atas kita sebut atas sifat 20 tu nak memahamkan apa yang telah kita belajar daripada aqaidul iman 41 je lah. Itu tentang la ilaha illallah. Jadi kita nak masuk ni Muhammadur Rasulullah lah. Baik. Itu dia kata, ada pun perkataan kita Muhammadur Rasulullah. Takkan tentang Nabi Muhammad saja kan? Muhammad Rasulullah sudah. Itu. Jadi saya duk syarah tu kata Rasulullah ni dia amar ma'ruf nahi munkar, bukan saja benda nama maksiat tu nisbah dilarang. Antara yang dilarang tu buang masa. Dilarang tak? Antara yang disuruh bukan saja suruh hak wajib. Macam mana? Hak dah sempurna dah, hak sunat dah. Dia akan suruh teliti dengan teliti secermat-cermatnya.
Buat tu kalau boleh dengan sempurna, sempurna yang mungkin. Pasal dia macam tu. Dia macam tu. Jadi perkataan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, maka masuk padanya, pada perkataan kita Muhammad Rasulullah ni, percaya, maksudnya tasdiq, itu bahasa Arab. Maksudnya hati ni menerima sungguh dengan segala nabi-nabi yang lain. Pasal apa? Bila sebut Muhammad Rasulullah, tentulah apa yang keluar daripada mulut Rasulullah, kita membenarkan apa kata-kata dia. Jadi antara membenarkan Rasulullah, membenarkan semua Rasulullah yang lain selain pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Segala yang lain daripadanya, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas ijmal. Yang ni pun kita belajar dah. Atas ijmal maksudnya atas jalan ringkas. Wajib beriman dengan semua nabi-nabi. Banyak mana nabi? Ramai. Ada riwayat kata 124,000. Ada riwayat kata 1,200,000, 2,400,000. 1,240,000. Lama nak sebut, tak pandai lah. Ada yang kata, selalu angka sebut 124,000. Ada 125,000. Sebenarnya yang wajib pegang apa? Ramai. Semua pelajaran kena ingat. Kena ingat. Ijmal, melainkan segala nabi-nabi yang 25. Belajar dah itu dah. Yang tersebut dahulunya, kama taqaddama, kama sabaqa. Nampak? Kitab kita, nampak? Kama taqaddama, kama sabaqa. Untuk apa? Itu yang belajar, kena ingat, kena faham. Jangan lupa. Kalau lupa, cari jalan, tak nak lupa. Siapa? Buat nota, muzakarah, semak balik, tela'ah, ngapal. Ngapal apa? Ngapal matan. Tak matan yang ni, ambil apa syair. Apa syair? Masing-masing ada. Tauhid ada syair dia, fiqah ada syair dia, tasawuf ada syair dia. Rajin tak rajin nak hafal pula. Kan? Pasal benda-benda tu nak diingat. Jadi maka wajib atas setiap mukallaf mengetahui akan dia, akan Rasul yang tafsili tu 25 tu, dengan tafsil seperti kita sebut akan dia. Seperti kita sebut akan dia. Dah sebut belum? Dah? Sebut pun kaedah kita atas jumhur 25 tu tak wajib hafal pun 25. Tapi jangan ada silap apabila tanya. Tak boleh nak memasukkan mana yang dalam senarai 25, mana yang bukan dalam 25. Jadi sebaik-baiknya apa? Hafal. Habis-habis tak ada hafal, dengarlah lagu Rehan tu. Siap. Tak panjang, dah belajar lah. Patutnya tiara lah. Bahkan soal lah, takat tahu nama agak-agak puas hati tak? Macam mana nak kemas? Tahu cerita pun mesti prinsip betul. Sidik amanah, tak boleh patona. Jangan tahu cerita tapi awal-awal cerita Nabi Adam pun kantoi lah. Nabi Adam buat dosa, Nabi Adam buat maksiat. Nabi Adam berdosa, Nabi Adam isteri dia goda. Nabi Adam, lain cerita ni. Cerita Nabi Adam pun masalah, cerita Nabi Ibrahim pun masalah, cerita Nabi Nuh pun masalah, cerita Nabi Muhammad pun masalah. Apa benda kau iman dengan Nabi? Kata Nabi ini semua maksum, macam tak maksum je tengok. Ingat. Yang tu yang ada pelajaran dah belajar. Ingat tak ingat, faham tak faham, dah repair tak repair kepala otak. Lepas tu kesungguhan ada tidak untuk pergi faham apa yang sepatutnya yang kena faham. Memang ada benda saya sebut ni asas sangat kan. Saya ajar ni asas ya, bukan mendalam mana pun. Kalau mendalam, ada kitab ni sebab kitab satu, kena detail kan satu. Ni asasnya, fardu ain ni. Apa saya ajar ni, kebanyakannya fardu ain ni, masih taraf fardu ain ni. Baik. Itu Nabi-Nabi.
wal malaikati, dan bila faham Muhammadur Rasulullah, apa maksud? Maksudnya kita membenarkan para malaikat. Maksudnya apa? Macam mana Nabi Muhammad boleh jadi Rasulullah? Macam mana dia boleh jadi Rasul? Dapat wahyu. Macam mana wahyu turun dari langit, terbang macam kapal terbang tu? Macam mana? Ada Jibril datang, di khabar ada Jibril datang. Percaya dengan Nabi Muhammad, kena percaya dengan siapa? Kena percaya dengan Jibril. Kan dia lawazim tu. Tak dapat tidak. Beriman dengan Allah Ta'ala, kena beriman dengan Rasul. Pasal Allah ni yang ceritakan hal Allah Ta'ala ni Rasul. Dan bila cerita Rasul, dia cerita tak malaikat yang bagi wahyu. Malaikat Jibril jumpa Gua Hira, dia peluk 3 kali, dia boleh cerita tak? Satu-satu cerita tak? Kita beriman dengan Rasulullah, maksudnya beriman dengan malaikat. Lagi dia cerita apa lagi? Ni dia kata kalamullah, kena beriman dengan kitab. Waktu dia kata ni akan akhir zaman berlaku macam ni, kena beriman dengan hari kiamat, dengan mati, dengan bangkit kembali. Dan dia kata semua baik buruk ni datang dari Allah Ta'ala. Beriman dengan jadi beriman Muhammadur Rasulullah ni, beriman dengan Nabi, dengan malaikat, dengan kitab. Rukun iman yang selain daripada Allah, Rasulullah tu sendiri, rukun iman yang lain lah. Apa dia? Umumnya Nabi, apatah lagi Rasul yang ulul azmi, apatah lagi, lepas tu malaikatnya, lepas tu malaikat, kitab-kitab yang diturunkan, lepas tu hari kiamat. Mula dia dengan mati, satu lagi mati yang gulung habis semua sekali, kiamat, bangkit semula, dan sampailah ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka. Atas namanya beriman dengan hari kiamat. Lepas tu 7, apa seterusnya? Semua baik buruk datang pada Allah Ta'ala. Tak ada apa yang berlaku kat kita, semua milik Allah Ta'ala belaka. La ilaha illallah. Atas kita, tutang Allah Ta'ala, iman dengan dia kat kita. Kita bukan tahu apa baik buruk datang kat kita. Nampak benda baik, jalan, sambor, ambil, kejar, rebut. Benda haram, benda salah, benda tak elok, benda rosak, buang, hindarkan. Apa jalan-jalan boleh menyebabkan lalai, bodoh, macam itulah, hukum cuai, tinggal. Apa yang sepatutnya jadi cerdik, jadi mahir, mantap, beradab, berakhlak, sempurna, kejar, kerjakan dia. Cari dia, tuntut dia. Itu prinsip. Jadi beriman dengan Rasulullah, Muhammad Rasulullah, rukun iman semua masuk dalam tu. Tu. Di sebab nak jumpa panjang lah, pasal dia sebut satu-satu berdasarkan pertaamatan. Sebab Nabi selesai lah kira lalu. Jadi nak mantap dia macam mana? Pergi ngaji tafsir pula. Bila pula nak ngaji tafsir? Agak-agak ngaji tafsir boleh telan tak? Terus saya ngaji nahu lah. Terus saya ngaji tauhid. Istiqnak, iftiqah, terus 20 nak bagi 2. Mana istiqnak, mana iftiqah, mana 11, mana 9. Tu pun tegih-tegih. Kalau saya ajar tafsir, agak boleh telan. Macam mana nak faham al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususil makna wa la bi khususil sabab, khususil makna lah. Untuk nak ingat sabik lahir apa munasabah yang Quran ni, sabik apa? Yang dahulu cerita ni, yang ni kenapa cerita hak ni? Hak ni nak cerita hak ni, kenapa pula lepas ni cerita hak ni? Itu istilah munasabah sabik wal lahik. Untuk sebab nuzul pula turun ayat Quran ni pasal apa? Yang menyebabkan jadi turun ni laili ke, nahari ke, siang ke, malam ke, syita'i ke, saifi, musim panas ke, musim sejuk ke, masa Rasulullah duduk musafir ke, masa Rasulullah duduk mukim ke, masa Rasulullah atas kenderaan ke, masa Rasulullah jalan kaki ke. Agak-agak boleh telan. Yang ni maki ke, madani ke, semua tu. Ni nasih ke, mansuh ke, betul ni am ke, khas ke, mutlak ke, muqayyad ke. Agak-agak okey tak faham? Boleh tak faham? Agak-agak boleh tak faham? Saya ajar sampel macam ni pun tegih-tegih saya cari. Ke nak lagi mencabar lagi, macam tu baru seronok ngaji, macam tu. Boleh? Memang saya nak buat itu. Tapi tunggu sat. Kita belajar ringan dulu, tu selesai. Tak banyak tu. Bayam sikit lagi, ni sikit lagi, anak pun susun dah. Ada nak mantapkan paip dari tu, pasal paip patutnya tak lalu tengah jalan ada petang paip. Yang ni nak selesai kan tu.
Rumah pun pak tukang pula, bini dia masuk hospital. Anak tiri dia buat kerja tu, dah ada balik KL, terkonten-konten tinggal seorang. Waktu yang tolong pun anak perempuan dia bertukang pasal mozaik apa bini dia nak beranak, kena tak beranak lagi, masuk hospital pula, dah terbantut pula, rumah terbantut, atuk terbantut. Bilalah aku nak pindah. InsyaAllah ada tukang lain mari petang ni. Petang ni petang apa pagi, tengah hari, tak kena raya suruh dia buat ni dulu. Pondok tu nantilah imam dengan makmum siapa perlu kena ada. Imam lah, sekali makmum je, engkau lah jadi imam, leceh kena bagi imam dulu. Jadi sebelum buat pondok kena buat rumah saya tu. Sikit lagi pun, tapi bila tak ada tu usaha nak pindah tak boleh, nak risau boleh ubah barang tak boleh. Cerita apa ni? Cerita hai kita ni. Mengaji, belajar, susun, atur. Saya ngaji Tok Guru selalu ajar macam ni, prinsip kata apa? At-tadbiru nisful ma'isyah. Kita tadbir ni urus diri kita, urus kita punya jadual, urus apa benda kita nak buat, kita punya matlamat, misi, visi kita apa yang kita nak dapat. Dia nisful ma'isyah, separuh daripada kehidupan. Tadbir tu separuh. Separuh lagi apa? Separuh lagi laksanakanlah macam mana pentadbiran yang diatur tu. Nak ngaji sampai bila dapat apa? Tu nak kahwin bila? Nak kahwin tak? Nak kahwin? Bujang sama lama duduk pondok seorang. Boleh? Boleh ya, tak ada masalah. Apa nak sebut ni? Susun. At-tadbir nisful ma'isyah. Nak duduk berapa tahun? 20 tahun. Ayah kau tu buatlah 20 tahun. Kau sanggup tak sanggup 20 tahun satu hal. Umur kita cukup tak cukup tu satu hal. InsyaAllah. Tutup dengan insyaAllah ni. Wah, semua nak pergi betul lah. Bukan sebarang kita belajar ni. Kita belajar ni betul-betul nak bagi. Macam mana liya'budu nak menzahirkan. Aku ni hidup tak ada lain melainkan menzahirkan kehambaan pada Allah Ta'ala. Nak kenal Allah Ta'ala. Aku ni adalah limpah kurnia Allah Ta'ala. Dan nak balik kepada Allah Ta'ala. Macam mana nak balik keadaan betul-betul memang menzahirkan cinta, kasih, menghargai, bahkan hidup dalam hati sanubari. Kaulah Rabbi. Masuk dalam kubur, marah buka. Allahu Rabbi. Nak bagi clear tu. Clear tu. Ni semua kita belajar untuk itu tu. Kalau ada yang melalai yang itu, maksudnya tak tercapai. Tanya, marah buka. Tak ada apa, hantam aku suka, gelembok kena. Marah buka. Tak ada jawab lagi. Hantam mana suka, marah buka. Dia bukan hafal jawab tu. Jawab dalam kubur kalau kau hafal, Hindu kelin jawab. Tu yang kata, orang kafir boleh jawab. Pasal apa? Ada tauhid rububiyah, tak ada tauhid uluhiyah. Marrabbus samawati wal ard la yakulunna Allah. Itu kalau Cik B ya. Kita yang bukan Cik B ni dah selesai belum? Kalau dah selesai semua orang mati dalam kubur semua wali semua. Wali ya dia. Ni sikitlah. Bisairil anbiya'i wal malaikati. Okey. Ni saya sebut sekali lalu lah. Yang ni baca kitab, dia ikut tertib lah. Malaikat, dia cerita malaikat lah, gelembuk. Tengok. Yakni masuk pula perkataan Muhammad Rasulullah SAW itu beriman dengan segala malaikat. Istilah iman ni, bahasa Arab ni apa? Bahasa Arab dah iman tu, tapi bila iman dah jadi bahasa Melayu ni, dia kadang-kadang kurang perhatian sikit. Apa bahasa lain iman? Tasdiq. Ambil Arab tu juga. Percaya. Percaya pun, percaya Allah, percaya Rasul. Dah mangli lah dengan percaya lah. Apa maksud percaya iman? Tasdiq. Tasdiq apa?
Macam mana tasdik Allah? Macam mana tasdik Nabi? Macam mana tasdik malaikat? Macam mana tasdik kitab? Macam mana tasdik hari kiamat? Macam mana tasdik qadar-qadar? Tasdik mesti ada misdaq dia. Oh benda tu. Baru cara nak faham tu betul. Macam mana tasdik Allah Ta'ala? Sentiasa sedar ni, aku ni bangunnya tidur, Alhamdulillah, Allah hidupkan aku. Dia yang ahyani ba'da ma amatani. Ni boleh mengaji ni. Aku mengaji, aku faham. Min ghairi haulin minni wala quwwah. La ilaha illallah. Lagi tengok, ya ada dah orang buat dah masakan untuk sarapan pagi. Innamar raziqu huwa Allah. Antar razik ya Allah. Engkaulah bagi rezeki. Makan dengan tangan kanan, duduk. Ni adab, doa, minta, hadir hati. Makan apa kadar yang sepatutnya kena makan. Ingat sama kawan. Kalau agak kawan tu tak makan lagi, bagi dia banyak makan, tak apa. Siapa? Isarul qurabi. Al-isaru bil qurabi makruhun. Wa fi ghairiha mandub. Belajar dah. Kan? Nak faham apa? Nak faham bagi satu. Jadi asal sebut apa? Tasdik tu. Jadi iman, bahasa lain dia, tasdik. Awak ni tasdik, membenarkan, mengiyakan betul-betul tu. Mengiyakan ni, tasdik ni, iman ni kerja siapa? Kerja hati. Dan bila ada hati, ada perasaan nak dengan malaikat. Soal, perasaan nak dengan malaikat. Bahkan memang tak diajar pun oleh saya ngaji, Tok Guru pun tak ajar. Padahal malaikat memang ada tak? Beriman tak? Walaupun beriman, tapi kalau dalam hati tak hadir malaikat, tak ada masalah. Tapi mesti hadir ke Allah yang urus malaikat. Tu ni. Sama prinsip dia, itu malaikat kita tak nampak. Prinsip dia sama macam kita makhluk. Makan, lapar makan tak? Makan tak? Makan sampai boleh lupakan hal makan kerana ingat Allah lah bagi makan. Prinsip dia sama macam malaikat. Rezeki, hujan, ada malaikat turun hujan tak? Pernah tengok hujan ni, ingat malaikat turun hujan. Tapi mesti ingat Allah lah turunkan hujan. Lupakan malaikat tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan nafikan malaikat. Makan nasi, lupa nasi. Pasal apa? Allah yang bagi kenyang aku. Makan nasi, tak ingat nasi. Sepatutnya macam mana tak ingat malaikat pasal terlalu ingat Allah Ta'ala. Macam itulah kena lupakan nasi kerana terlalu ingat Allah Ta'ala. Nasi, buat nasi, makan. Lepas tu, tapi hati sentiasa ingat ke Tuhan. Tu. Itu baru nama dia. Baru nama dia tasdik. Itu tasdik Allah Ta'ala. Tasdik ke Nabi macam mana? Ada perasaan kasih ke Nabi. Dialah seabdul-abdul makhluk. Satu hal. Jumpa. Kalau jumpa. Saja saya nak sebut, nak highlightkan sikit dalam kataan apa? Iman. Apa dia iman? Percaya. Bahasa Arabnya apa? Tasdik. Nak kata tasdik tu macam mana? Yang kata membenar tu. Pasal dia kerja hati. Kerja hati. Hadan Allah. Baik. Masuk tasdik dengan segala malaikat. Maka segala mereka itu, malaikat ni, segala jisim yang dibangsakan kepada cahaya yang halus. Okey. Kita nak masuk cerita bab malaikat, insya-Allah. Bagi siapa malaikat ni? Makhluk ciptaan Allah. Ini dia. Dan bila kata makhluk, Allah Ta'ala bagi jadi dia ada jisim. Istilah jisim ni apa? Dia ada bersusun-susun dengan suatu, pasal dia ada sayap. Ada malaikat 2 sayap, 3 sayap, ada 4 sayap. Dia pun faham tu ada kepala, ada tangan, ada kaki. Jadi atau istilahnya bersusun-susun dengan suatu, yang ni dipanggil jisim. Tak dipanggil jisim, melainkan benda ada yang bersusun-susun
daripada sesuatu, menghasilkan dia. Semestinya yang menyusun tu Allah lah. Jadi setiap satu yang daripada tak ada kepada ada, dan kewujudan dia untuk membentuk dia, dia akan ada juzuk, komponen dan cantuman dengan sesuatu yang lain, maka itu dipanggil jisim. Baik jisim itu manusia, baik jisim itu malaikat, baik jisim itu jin, baik jisim itu batu, kayu, dia jadi jisim dia. Jadi jisim ni apa takrif? Ma tarakkaba min syai'aini fa aktsara, apa benda yang dia bersusun daripada dua perkara sekurang-kurangnya ataupun lebih, itu dipanggil jisim. Kalau dia tak bersusun-susun, itu dipanggil jauhar. Dah belajar belum? Macam tak ingat aja. Jadi malaikat ada jisim. Malaikat ke jumpa Rasulullah ada jisim tak? Ada. Dan jisim dia pula, dia ada jisim dia asli, dan satu keupayaan malaikat yang tak ada kat kita, apa dia? Dia boleh menyerupa diri. Jibril alaihissalam kadang datang rupa sebiji sahabat Rasulullah bernama Dihyatul Kalbi. Kadang dia datang rupa seorang lelaki yang sahabat tak kenali. Tapi kalau datang rupa sahabat yang paling rupa dia, Jibril suka datang dengan rupa dia, adalah seorang sahabat yang digelar dengan Dihyatul Kalbi. Kalau tengok yang ni ada, tengok datang seorang lagi. Ni Jibril lah ni. Jadi Jibril ada jisim, ada. Dan jisim dia ada kebolehan tasyakkul, membentuk atau menyerupa diri dia mengikut yang Allah Ta'ala yang kendaki. Allah Ta'ala benarkan untuk dia nak menyerupa apa yang dia nak serupakan, rupa yang dia nak bertemu Nabi Rasul. Nak rupa apa? Rupa asli ke rupa manusia juga ke, besar ke kecil ke, dia atas apa Allah Ta'ala perintahkan untuk Allah Ta'ala rupakan dia. Pasal nak sebut asal dia ada jisim, tapi jisim dia ni yang dibangsakan pada cahaya. Bahasa Arabnya disebut jisim nurani. Itu maksud yang dibangsa pada cahaya tu. Maksud jisim nurani ni, dia jisim, tapi jisim yang buat pada cahaya. Masih jisim ke? Ya. Pasal dia bukan satu, dia mesti bercantum untuk membentuk dia. Jadi atas nama sesuatu yang murakkab bain asnaini fa aksar, dia dipanggil jisim. Apalah saya sebut tu, tuntut tak tuntut? Hampa nak baca kitab sendiri, nak faham kan senang. Saya semua ada dalam kepala lah. Dengar je lah saya urai. Walaupun saya baca tu, dalam kitab ada benda yang dia tak urai tu. Dengarlah saya punya uraian. Itulah yang hampa kena dengar. Hampa kena dengar. Dah dengar buat apa? Nak sampai mantap, sampai sebati dengan diri hampa. Saya ajar dengan hampa ajar serupa. Apa saya ajar kat hampa, saya lempar. Saya sebut, hampa kutip satu-satu sebiji macam mana hak saya punya. Tambah pula style saya pun hampa boleh tiru. Lagan dia. Saya ngaji dulu sampai saya tiru Tok Guru. Saya ada 2-3 geng dulu. Satgi dia tiru Tok Guru macam ni, saya tiru macam ni. Dia tiru macam ni, saya tiru macam ni. Orang dulu tiru. Memang tiru. Dah lama duduk mengaji dengan dia. Memang boleh tiru hak dia. Hak dia ajar, dia asuh tu suku. Hak bahasa dia, dialek bahasa, lenggok dia, style perangai dia dengan ajar. Lagi dia buka spek, letak spek. Saya boleh tiru sebiji-sebiji. Pasal nak ambil faham tu. Jadi yang nisbah ilmu dia ajar suku. Ni. Jadi saya nak cerita apa? Jisim tu saya bagi suku dah. Bagi suku dah. Ada benda yang tak ada tu. Jisim yang dibangsa pada cahaya. Jisim nurani. Yang halus. Atau istilahnya dia panggil jisim latif. Halus tu bahasa Arab terjemah jisim latif. Istilah halus ni, maksudnya kita tak dapat pandang dengan mata kasar. Tu masuk halus. Jin makhluk halus. Kenapa panggil makhluk halus? Tak boleh lihat dengan mata kasar. Ada ke jin ni? Tak ada pula. Tapi tak wajib beriman dengan jin.
wajib beriman dengan malaikat. Apa beza dia? Beriman dengan malaikat, beriman dengan jin. Kita beriman dengan malaikat, maksudnya kita beriman, meyakini makhluk memang ada dengan segala sifat dia. Dan dia ciri besar yang kita kena beriman ni pasal apa? Pasal dia tak ada langsung buat salah dan dosa, tak pernah ada langsung ada kebolehan untuk derhaka, tak ada langsung. Itu malaikat. Jin apa masalah? Tak ada istilah beriman dengan jin dari sudut kita memang percaya dengan dia ni tak dosa. Oh, tak ada jin ni memang luar biasa. Tapi wajib beriman, jin memang ada. Tu wajib beriman lah. Macam mana? Wajib beriman adanya Nabi Rasulullah Ta'ala hantar, wajib beriman memang sabit ada makhluk yang bernama jin. Pasal ada surah pun dalam Quran, nama surah jin. Kalau kita pergi kat Mekah pun ada masjid, nama dia Masjid Jin. Ada masjid jin. Nak sambung jin lagi, saya cerita jin merepek sangat, luar topik pula. Tapi kalau duduk pondok, jangan pakai seluar jin. Tu sambung lah, tu saya kata. Saya keluar out of topic sikit. Baik. Jadi dia jisim, nurani, latif. Sampai mereka itu pada banyaknya kepada hingga yang tiada mengetahui akan dia oleh seorang pun melainkan Allah Ta'ala. Banyak mana malaikat? Banyak mana? Tak ada siapa yang tahu melainkan Allah Ta'ala. Macam mana? Jadi beriman dengan Nabi Rasul, beriman dengan malaikat, saya tambah lagi, jumpa lagi ke depan. Beriman dengan kitab-kitab dan suhuf. Kaedah iman ijmali. Kena wajib yakin di hati apa dia? Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul ramai. Lagi? Allah Ta'ala jadikan malaikat ni ramai. Lagi? Allah Ta'ala. Apa saya cerita lagi ni? Kitab dan suruh pun takkan ramai lah, banyak lah. Berapa banyak? Tak tahu berapa angka sebenar. Nabi Rasul pun berapa orang? Tak tahu berapa angka sebenar. Malaikat berapa orang? Tak tahu angka sebenar. Allah sifat kamalat dia, tak tahu angka sebenar. Tu kata iman ijmali. Semua kita tak tahu dengan realiti dia apa-apa. Tapi sekurang-kurang kena tahu bab ketuhanan. 20. Atau kaedah Abu Mas'ud Maturidi. Sekurang-kurang Nabi Rasul kena faham. 25. Malaikat 10 kitab ompek ompek tempat lah. Hari kiamat tak pernah sebut lah berapa hari kiamat tu antaranya mati. Nanti kalau senarai ada memang tak biasa kira pun, tapi antaranya apa? Mati, hidup alam barzah, soal muka nakir, bangun pada kubur, dihalau, dikumpul, lepas tu diuji. Semua manusia ni diilhamkan bertemu dengan siapa boleh bagi syafaat. Kedebak kedebuk. Wajib ada benda tafsil kena faham. Selain daripada bab ijmali, beriman dengan cara ringkas satu hal, tapi ada tafsil yang kena ambil tahu. Jadi malaikat ni atau umum beriman banyak hingga tiada mengetahui akan dia melainkan hanya Allah Ta'ala saja. Hatta kisah Mi'rajnya Rasulullah naik ke langit, waktu nak berpisah dengan Jibril, nampak ada Baitul Ma'mur, ada langit ketujuh. Jibril kata itulah tempat tawaf bagi makhluk as-samawi, makhluk yang ada di langit ni. Dan kata dia ada pintu juga macam Kaabah. Lepas tu ada satu tempat nama istilah Baitul Ma'mur, pada langit ketujuh tu. Apa nak sebut? Malaikat Jibril kata setiap hari aku tengok ada malaikat yang masuk dalam
pintu kat Baitul Ma'mur tu 70,000. Sejak aku tahu, aku sedar, aku nak tengok masuk dalam pintu tu 70,000 malaikat. Masuk tak keluar. Nak soal apa? Malaikat Jibril pun tak tahu berapa angka dia. Aku tengok macam itulah keadaannya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada ada aku sampailah ke saat ni, setiap hari 70,000 masuk tak keluar. Jadi berapa banyak angka malaikat? Infinity. Wallahu alam. Serah kepada Allah Ta'ala. Kita memang tak tahu angka yang sebenarnya. Kaedah itulah Nabi-Nabi. Kaedah itulah juga kitab. Rasul, malaikat, kitab. Kalau kau Ta'ala, apa dia yang infinity? Segala sifat-sifat kamalat dia. Zat dia satu je. Tapi sifat kamalat dia banyak mana? Wallahu alam. Tak boleh nak dihinggakan. Kita pun nak sebut, yang kata tak dihingga, nak sebut pun tak boleh nak kerti. Kan? Penghinggaan tu tak boleh kita nak beri. Tapi mesti ada sekurang-kurang, mesti ke Allah Ta'ala mesti dikenali. Sekurang-kurang yang ni Nabi. Sekurang-kurang ni malaikat Allah Ta'ala utusi. Baik. Jadi asal nak sebut, Jibril pun kata, aku tak pernah tahu berapa bilangan mereka. Aku sedar ada aku tengok mereka ada masuk sehari-hari 70,000, tak kurang seorang pun. Dan aku tak tahu ke mana mereka, kerana lepas tu mereka tak keluar pula. Dah tak keluar dah. Jibril pun tak tahu berapa bilangan mereka. Walaupun atas nama ketua malaikat. Ketua bukan dari sudut tahu bilangan, tapi ketua dari sudut ada tugas-tugas berat. Ada tugas-tugas utama untuk dikerjakan. Satu atas nama dia dipanggil ketua malaikat. Ada tugasan dia yang paling utama, matlamat Allah Ta'ala jadikan makhluk atas muka bumi ni. Dia siapa buat kerja besar-besar macam tu, khasnya atas kita bicara ni, yang tu dipanggil ketua malaikat Jibril. Wahyu, tak ada buat wahyu lain melainkan Jibril je. Siap. Jadi tiada siapa mengetahui angka dia melainkan Allah Ta'ala jua segala mereka itu, ataupun Allah Ta'ala benarkan mereka itu pada segala barang yang memberitahu oleh mereka itu. Langkah ni. Tiada mengetahui akan dia oleh seorang melainkan Allah Ta'ala. Melainkan Allah Ta'ala. Segala mereka itu atau Allah Ta'ala benarkan mereka itu. Okey. Sampai takat tu. Berhenti tak situ. Segala mereka itu atau Allah Ta'ala benarkan mereka itu pada segala barang yang memberitahu oleh mereka itu. Situ dulu. Dan dia sebut ciri malaikat. Jadi sambung tuan dia kata, mereka itu berhenti dekat mereka itulah, kalau itu sedap lagi. Tiada mengetahui akan dia oleh seorang pun melainkan Allah Ta'ala akan sekalian mereka itu. Atau Allah Ta'ala benar mereka itu pada segala barang yang memberitahu oleh sekalian mereka itu daripada Allah Ta'ala. Tiada makan mereka. Ini sifat-sifat terusnya malaikat. Sambung InsyaAllah. Soalan kalau ada? Muhammad Rasulullah sikit ulangan, istighna, iftiqar sikit membebel. Yang ni bagi rumusan pun kadang dia kunci kat pengajian. Kena membebel. Jadi jangan kena membebel banyak kali. Saya pun bukan kaji membebel. Ada orang lagi lah bengang tengok orang nak mengaji, korang buat hal macam ni. Habis kami boleh lalu kitab sikit je. Sepak lagi, oh dia tahu. Yang tak tahu ada orang marah. Pasal ada benda yang sepatutnya dia nak ngaji cepat-cepat, dia nak faham. Dia tahu halangan dengan sebab orang yang ada di depan ni. Oh, ni buat pasal. Sikit ayat-ayat tu lah. Jadi apa yang kita belajar, istighna, iftiqar, lepas tu maksud terkandung pada la ilaha illallah, lepas tu nak masuklah Muhammad Rasulullah,
apa dia yang termasuk, umumnya semua bab rukun iman masuk dalam perkataan dan ungkapan Muhammadur Rasulullah. Siap. Soalan lagi. Itu. Berapa orang? Ya. Keadaan jin dari sudut ada Islam, ada kafir, ada bangsa, dia ada bahasa, macam-macam rupa, jin pun serupa itu. Dari sudut ada iman, ada kafir, ada bangsa, ada baik, ada jahat. Cuma manusia perangai kemanusiaannya, jin ada perangai kejinannya. Tak kenal jin, tak biasa jumpa jin, tak pernah belajar bab jin, tak tahu apa perangai sifat kejinannya sesuatu jin. Macam mana dia boleh ada, macam mana dia boleh beranak, macam mana dia makan minum tak? Makan? Kita tanam padi kat mana? Itu satu hal lah. Tapi nak kata jin dari sudut cara kehidupan mereka macam mana kita. Dari sudut ada makan minum, ada anak isteri, anak pinak. Cuma ada sifat-sifat istimewa yang ada pada mereka yang banding dengan kita manusia tak ada. Antaranya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Antara sifat-sifat jin, khas nak sebut jin tu, dia dan segala anak pinak daripada iblis ni, dia lihat, mereka itu lihat kita. Dia orang nampak kita, tapi kita tak nampak dia. Akhirat terbalik. Akhirat terbalik. Kita nampak dia, dia tak nampak kita. Satu nak nampak jin, tunggu akhirat, confirmnya nampak. Apa nak sebut? Jadi atas kita jin tadi macam mana manusia, ada kerenah dan ragamnya, lain padang dan belalangnya, jin pun macam tu. Bahkan jin punya keadaan dia lagi ekstrim. Buat saya itu sikit. Ekstrim macam mana? Ekstrim faham? Ekstrim tak faham. Apa? Lagi over lagi lah. Manusia kalau kuat, jin lagi kuat pada manusia. Kalau jahat, jin lagi jahat pada manusia. Kalau baik pun, ada jin yang lagi baik pada manusia. Ada. Jin yang lagi baik pada manusia. Kalau jahat, ada yang jahat lagi pada manusia. Kita tengok manusia ni jahat lah, ada pada dia jahat lagi. Kalau ada manusia sesat, jin lagi ada yang lagi sesat lagi pada manusia. Sesat lagi gila punya sesat. Jadi asal tanya jin lah situ kan sikit. Lagi nak panjang-panjang sangat. Ada bab nanti memang jumpa insyaAllah. Kalau tak ada pun nak sebut. Lagi? Ada apa? Rumusan-rumusan tu boleh? Duduk kena bil dia tu lah kan? Ngaji, biar bersungguh. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Duk cerita apa? Pengurusan harian, at-tadbir, na'i, nisful, ma'isyah, susun elok-elok. Mana nak sarapan, mana nak khidmat, ni. Tak ada lah situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidaytika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahaman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin.